Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Iskandar bin Muhammad Isa daripada kelas DP1C. Saya ingin menerangkan tentang pengenalan. Heboh baru-baru ini viral di media sosial apabila gambar produk kacang dan kuaci di sebuah pasar raya dikatakan tidak halal. Ia menimbulkan keraguan dan kebimbangan buat orang ramai berkaitan penularan gambar tersebut. Hal ini menyebabkan konflik antara penggemar makanan tersebut kerana status halal makanan tersebut. Bahagian Hub Halal JAKIM memaklumkan ianya merupakan tular berulang dan pernah dijelaskan oleh pihak JAKIM pada 9 Januari tahun 2016. Perlu diketahui bahawa pihak pasaraya juga telah memberi penjelasan berkenaan insiden tersebut kepada pihak JAKIM melalui suratnya yang bertarikh 8 Januari 2016. Antara lain isi kodongan tersebut ialah berkenaan permohonan maaf dari pihak pasaraya atas kesilapan pelabelan pada produk yang mempunyai sijil pengesahan halal Malaysia. Berdasarkan semakan pihak JAKIM juga, produk kacang keluaran syarikat Nganjin Food Industries Sedan Berhad dan Pagoda Food Sedan Berhad serta produk kuaci keluaran Caca Malaysia Sedan Berhad merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang masih sah sehingga ke hari ini. Justru pengguna dinasihatkan agar berhati-hati dan merujuk terlebih dahulu pihak yang berautoriti JAKIM dan JAIN dalam memperoleh penjelasan berkenaan status dan isu-isu halal yang tular di luar sana. Seterusnya saya serahkan kepada rakan-rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anas dari kelas 1C. Saya akan menerangkan tentang latar belakang isu ini. Kuaci atau kacang adalah salah satu makanan ringan yang digemari setiap lapisan masyarakat. Tular kembali di media sosial sebuah perkara yang bangkit semula. Isu ini mengandungi gambar yang menunjukkan longgokan kacang cap pagoda, nganjing dan kuaci yang diletakkan pada satu tempat di sebuah pasaraya. Seorang pekerja pasaraya tersebut telah meletakkan produk-produk tersebut di bahagian yang terdapat tanda tidak halal. Isu ini telah menimbulkan keresahan dan salah faham dalam kalangan pengguna. Isu ini juga tular-tular atas faktor seorang individu yang menularkan gambar tersebut di platform media sosial. Hal yang demikian membuatkan seluruh rakyat Malaysia merasa ragu-ragu dan kecewa terhadap JAKIM kerana produk itu adalah produk yang telah wujud pada zaman nenek moyang kita. Akan tetapi, netizen mengalami salah faham terhadap artikel atau foto yang telah tular itu. Produk kuaci seperti Nganjing, Pagoda Foods, Caca dan sebagainya adalah produk yang mempunyai sijil pengesahan halal daripada luar negara iaitu di China. Selain itu, produk ini juga telah dikaji oleh pihak JAKIM bahawa tiada bahan yang haram. Kesimpulannya, kita sewajarnya mendapatkan info yang lebih tepat dan mengkaji dahulu isu ini sebelum menularkan di media sosial supaya tiada unsur salah faham kepada rakyat Malaysia. Seterusnya, saya serahkan kepada Farid Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Daniel bin Hanafi. Saya akan menerangkan pandangan ulama berkenaan isu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam ke atas junjungan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga serta mereka yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat. Dalam setiap perkara yang halal maupun haram telah ditetapkan dalam nas-nas syarak. Hal ini telah dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna halala bayyinun wa inna harama bayyinun." Maksudnya sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas dan perkara yang haram itu pun jelas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, pengguna Muslim dituntut untuk memilih makanan yang memenuhi dua kriteria halal dan baik. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Surah Al-Baqarah ayat 168. Berikutnya, Syekh As-Sa'di telah mengulas ayat ini dengan mengatakan bahawa ianya ditujukan kepada seluruh manusia sama ada orang-orang beriman ataupun kafir supaya memakan apa yang ada di atas muka bumi ini yang terdiri daripada biji-bijian, buah-buahan dan binatang-binatang yang telah dihalalkan buat mereka mengambilnya, yakni memakan dan mengambil manfaat daripadanya, bukan dengan cara merampasnya atau mencuri atau dengan hasil muamalat, yakni jual beli, dan yang diharamkan
atau perkara-perkara yang diharamkan. Manakala thayyiban pula ialah bukan daripada perkara yang buruk, yakni kotor atau jijik, seperti bangkai, darah, daging khinzir dan lain-lain. Ayat ini adalah merupakan dalil bahawa hukum asal bagi suatu perkara itu, yakni untuk dimakan dan diambil manfaatnya, adalah harus. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Kamaruzaman. Saya akan menerangkan impak dan kesan isu yang dibincangkan terhadap negara. Yang pertama, hilang dan luntur kepercayaan rakyat terhadap institusi halal Islam. Contohnya, masyarakat akan timbul sikap ragu-ragu untuk membeli makanan yang ada logo halal. Yang kedua, maksiat akan berluasa terhadap masyarakat. Contohnya, makanan tidak halal akan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga berasa lebih gemar melakukan kejahatan. Yang ketiga, menjejaskan kesihatan seseorang yang mengambil makanan tidak halal. Contohnya, apabila sesuatu makanan terdapatnya campuran alkohol, maka akan memberi kesan negatif kepada kesihatan dalamannya. Yang keempat, peningkatan kes-kes jenayah berat pada masa akan datang. Contohnya, masyarakat akan lebih gemar melakukan maksiat disebabkan makanan tidak halal mempengaruhi jiwa seseorang sehingga membenci ketaatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya beribadat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaz Irfan Shah bin Fazli daripada kelas DP1C, ingin menerangkan tentang solusi terhadap apa yang berlaku. Selepas isu ini memberi keraguan terhadap rakyat Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM menjelaskan isu label tidak halal pada produk kacang keluaran syarikat Ngan Food Industries Sdn Bhd dan Pagoda Foods Malaysia Sdn Bhd. Bahagian Hub Halal, JAKIM menyemukakan isu ini bahawa terdapat persalahfahaman terhadap pengguna serta sekaligus mengundang keresahan kepada pengguna tentang label tidak halal pada produk tersebut. Menurutnya, iaitu bahagian Hub Halal JAKIM, isu ini pernah tular sebelum ini dan pernah dijelaskan oleh JAKIM sejak tahun 2016. Berdasarkan semakan, produk kacang keluaran syarikat Ngan Food Industries Sdn Bhd dan Pagoda Foods Malaysia Sdn Bhd adalah pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM yang sah, manakala produk kuaci keluaran Caca Malaysia Sdn Bhd juga mempunyai pengesahan halal dari Shandong Halal Certification Service iaitu CHC yang juga badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM di negara China. Katanya, ketiga-tiga syarikat berkenaan sudah memberi penjelasan berkaitan isu itu menerusi hebahan di media sosial. Oleh itu, pengguna telah mendapat berita palsu tentang isu ini sehingga menimbulkan keraguan terhadap pengguna dan penggemar kuaci. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Firdaus Nur Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Nur Azman dari kelas DP1C. Kesimpulannya yang terdapat daripada petikan tadi, kita hendaklah mengkaji terlebih dahulu isi kandungan bahan makanan seperti kesucian, kebersihan dan bahan yang tidak mengandungi bahan larangan sebelum menyebarkan berita palsu tentang status halalnya. Kami berharap isu tersebut tidak diwar-warkan di khalayak ramai agar tidak menimbulkan fitnah atau was-was kepada masyarakat untuk isu sebuah makanan. Kita juga mestilah mengetahui asas hak hukum halal dan haram tentang maklumat agar tidak membinasakan ramai pihak. Bak kata pepatah, sebab nila setitik rosak susu sebelangnya. Sekian, terima kasih.